Terima kasih yang pertama. Yang keempat, terima kasih. Yang ketujuh, terima kasih. Yang ke-14, terima kasih. Tajuk kita panas hari ni. Jadi tuan-tuan kena share-share lah. Kita punya live sentiasa panas. Ya Mak Johari, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa panas? Biasalah kalau kita cakap benda-benda yang betul ni memang panas. Ya Tuan Zulkifli, Waalaikumsalam. Tuan Ramzul, Waalaikumsalam. Tuan Zulkifli Abdullah, Waalaikumsalam. Abang Otai Pong kita, Waalaikumsalam. Tuan Suhaimi Bukhari, Waalaikumsalam. Silam-silam, Waalaikumsalam. Hero Amirzo, Waalaikumsalam. Ahmad Muhaini. Ya Tuan, Waalaikumsalam. Tok Baluk Adi Zabdi, Waalaikumsalam. Nur Ali, Waalaikumsalam. SFF Waalaikumsalam. Rimba Bara Berapi, Waalaikumsalam. Cik Da Fari'i, Waalaikumsalam. Ulama, Waalaikumsalam. Abdul Wahid, Waalaikumsalam. Muhammad Ibrahim, Waalaikumsalam. Roslan Sani, Waalaikumsalam. Encik Kasio Pela, Waalaikumsalam. Suami Bakari, MAC, apa khabar tuan? Abdul Karim, Syamsuddin, Kanda Mahani, Kak Khatijah Hussein, Jablun Jab, Puan Arbayah, Waalaikumsalam. Izhar Idris, JR, Sazali SMA, Waalaikumsalam. Subizo, Zakaria Ahmad, Abang Ken kita, Waalaikumsalam. Mio As, tuan-tuan ramai ni. Azizan Jaafar, Munur Hashimah, Kak Hajah Raja Halijah. Ramai yang menunggu noh. Tapi saya mohonlah kepada saudara dan saudari untuk berkongsi video live Ismi Rakyat. Kongsi banyak-banyak. Semakin banyak perkongsian, insya-Allah semakin ramai yang akan menyertai live kita pada malam ini. Dan tentulah ada yang menyokong, ada yang silent, ada yang membantah, macam-macam ada. Jadi ini satu perkara yang baik sebenarnya, sebab kita mengamalkan amalan demokrasi kebebasan bersuara yang sebenar. Orang kata dalam politik ini, saudara, kalau tak boleh dikritik, jangan masuk politik. Sebab siapa saja yang masuk politik mesti bersiap sedia untuk dikritik. Dan para penyokong kena faham. Sebab bila masuk politik, pemimpin tu mesti kena kritik. Dia buat baik ke? Buat baik pun kena kritik. Kalau buat tak baik, lagi banyak kena kritik. Jadi kritikan-kritikan ni adalah mendewasakan demokrasi dalam negara kita. Kita tak boleh menghalang mana-mana pihak mengkritik pemimpin kita, parti kita. Tak boleh. Kalau kita tidak membenarkan mana-mana pihak mengkritik pemimpin kita, parti kita, bermakna kita jumud dalam politik. Maksud kita umpama hidup di negara demokrasi, tapi kita tidak mengamalkan demokrasi. Jadi kita ubah, kan? Kita sejahterakan lagi amalan politik demokrasi di negara kita. Tuan-tuan, teruskan perkongsian. Adik, ambil air kat atas. Air sejuk dah. Ayah dahaga. Okey, tuan-tuan. Ya, Tuan Pejuang Tanah Melayu, terima kasih. Ahmad Muhammad, terima kasih. Tak apa tuan, tuan-tuan, kita memang kena berani bersuara. Kalau kita tak bersuara, kita mendiamkan diri, ia tidak mengubah apa-apa. Banyak perkara-perkara besar yang berlaku di dalam dunia ini disebabkan suara saja. Kalau kita diamkan diri, dia tak ubah apa-apa. Dalam demokrasi ini hanya suara saja. Perjuangan demokrasi ini, dia tak boleh guna senjata. Dia tak boleh guna kekerasan. Dan dia tidak boleh guna politik wang. Di Malaysia ni, penggunaan senjata tidak ada. Penggunaan kekerasan tu kurang lah. Kalau ada dulu pun zaman-zaman Pakatan Rakyat dululah. Dia orang haji buat perhimpunan bersih dan sebagainya. Minum air tuan, tangan kanan. Dululah. Tapi era Pakatan Rakyat berakhir, tak ada lagi lah kita dengar himpunan-himpunan yang ke arah keganasan tu. Macam reformasi semua dah berlalu. Zaman-zaman tu dah berlalu. Orang kata dah past tense, dah lepas. Jadi yang akan datang ni tak jadi macam tu dah. Kita lebih kepada suara. Suara yang terbesar, dia menang. Suara terkecil, dia kalah. Parti besar akan mengetuai negara. Parti kecil kena ikut parti yang besar. Baru wujud kestabilan politik.
Okey, saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar rakyat Malaysia yang kita kasihi, yang kita cintai? Saya Ismi Rakyat. Dari Baling, Kedah, Darul Aman. Di Lumut boleh, di Baling pun boleh. Beranak di Baling, duduk di Lumut. Tapi saya sebutlah Baling juga. Nak bagi tahulah saya ni anak Baling. Ramai juga orang-orang Baling dalam live saya ni, banyak. Orang kampung saya sekampung, tuan-tuan. Kalau orang kampung saya sekampung ada lah ni, tuan-tuan. Tuan-tuan, tajuk kita malam ni panas, tuan-tuan. Kita mulakan dengan apa? Kita mulakan dengan cerita yang tersebar dalam media sosial, isu yang panas, yang mana apa tu, Datuk Seri Azmin Ali dihalau dan diusir ketika beliau cuba berkempen di sebuah kedai makan di Mambakut Kimanis Sabah. Kenapa dia dihalau, dia diusir? Kan? Tak fikir kenapa Azmin Ali tu dihalau dan diusir? Kenapa rakyat tak suka dia? Maksudnya rakyat menolak dia lah tu. Dan rakyat juga menolak parti dia. Itu cerita dia. Tidak, tengok bosku pergi ke Sabah. Mana kena halau pun, mana kena usir pun. Walaupun mereka dah kata bosku tu status dia orang yang salah sebab mahkamah telah menjatuhkan hukuman. Tapi kenapa tak ada orang nak halau, tak ada orang nak usir bosku? Jawapan dia mudah saja. Macam tiap-tiap malam saya kata, rakyat melihat bosku tu sebagai orang yang baik. Rakyat melihat Datuk Seri Azmin tu orang tak berapa baik. Jadi sebab tu orang marah kepada dia. Yang salahnya dia. Rakyat tak pernah bersalah. Mana boleh salahkan rakyat? Rakyat always right. Rakyat sentiasa betul. Yang menyebabkan rakyat buat salah disebabkan parti atau pemimpin yang menipu rakyat, menghasut rakyat, menjanjikan manifesto dah matang. Kalau di Semenanjung 22 bulan sebagai pembangkang. Kalau di Sabah 27 bulan diperintah oleh warisan. Plus DAP, PKR, pejuang. Okey, saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Ya, waalaikumsalam, Tuan Syukur. Teruskan perkongsian. Ya Tuan Mak Din, salam perjuangan Tuan Ismi. Jangan berasa gentar dengan komen-komen yang jahat. Kasih gegar tanah Melayu, hak kita Tuan Ismi. Kita bekas tentera penyokong penuh Tuan. Terima kasihlah kepada abang veteran kita Tuan Mak Din. Kita tak perlu takut. Dalam negara demokrasi, kita jangan takut nak bersuara. Sebab negara demokrasi ini mengamalkan kebebasan bersuara. Yang penting apa yang kita bangkitkan tu, kita ada fakta rujukan untuk kita mempertahankan diri kita jika ada mana-mana pihak yang cuba nak mengenakan kita. Dalam demokrasi ni kita kena matang dalam politik. Politik ugut-mengugut, nak pukul ke, nak belasah ke, itu bukan amalan politik demokrasi. Kalau kita macam tu, kita jangan masuk politik. Kita masuk pekerjaan yang lain. Kita masuk bidang yang lain. Dalam bidang politik ni, telinga kena tebal. Hati kena besar. Dan kalau nak jadi pemimpin, bersiap sedia, kena maki, kena kritik. Kalau kita nak jadi pemimpin, kita tak boleh dikritik, kita tak boleh dimaki. Dan penyokong-penyokong kita sensitif. Kalau sentuh sikit pemimpin mereka, marah kepada kita. Tak boleh lah macam tu. Kena adil lah. Betul tak? Okey tuan. Line sleep. Okey, slow tuan. Teruskan perkongsian. Ya tuan Alpha Mike. Alpha Mike ni Alpha Mike kan. Okey tuan Alpha Mike. Aku kena block share. Terima kasih tuan. Okey, AP Cahaya dia nak promote sikit dia punya bidang. Di sini saya nak explain. Kerja saya main kompang di majlis perkahwinan dan kami tak main kompang di majlis perasmian arak. Jadi sini saya harap Encik faham gambar-gambar di page kami yang telah Encik komen. AP Cahaya. Okey tuan, teruskan perkongsian. Jadi apa yang tuan-tuan nak tanya malam ni? Apa yang tuan-tuan nak tanya, tuan boleh tanya. Kita boleh buat two way, tak ada masalah. Kan?
Isu yang terpandang hari ini, okey, Parti PAS, okey, usul timbalan Ketua Pemuda PAS Malaysia Yang Berhormat Ustaz Fazli Syahri telah diterima di Muktamar Dewan Pemuda PAS yang berlangsung di Kelantan semalam, yang mana PAS akan bertanding 50 kerusi parlimen, yang mana kesemua kerusi parlimen di Kelantan, kesemua kerusi parlimen di Terengganu, kesemua kursi parlimen di Kedah, kesemua kursi parlimen di Perlis dan kursi-kursi parlimen di negeri-negeri lain lah. Maksud PAS dia nak 50 kursi parlimen. Tak ada masalah, itu hak parti PAS. Nak bertanding 50 ke, 60 ke, 70, itu hak parti mereka. Okey, tapi kalau ikut kepada yang berlaku hari ini, bersatu dengan cerita nak 58 kursi. PAS nak 50 kursi. Makna Perikatan Nasional saja dah ada 108 kursi. Tak masuk lagi komponen gerakan. Tak masuk lagi komponen star. Tak masuk lagi komponen parti apa, satu lagi yang Sabah dalam PN. Maksud kurang-kurang Perikatan Nasional dia nak lebih kurang dalam 150 kursi. Tak apalah. UMNO tak kisah. UMNO boleh bertanding di kawasan DAP. Kan, Barisan Nasional boleh bertanding di kawasan DAP. Tidak? Tak apalah. Nak kata macam mana tuan-tuan kan? Nak kata macam mana? Dah semua parti nak kursi yang banyak. Kan? Macam Parti Bersatu. Kan? Parti tinggal kursi pun nak kursi yang banyak. Betul tak? Nah, isu di Sabah tuan-tuan. Dalam isu di Sabah ni, bukan salah UMNO, bukan salah Barisan Nasional. Kita nak terang bagi jelas. Kursi-kursi yang ada kepada Perikatan Nasional, terutama dalam Parti Bersatu, adalah kursi-kursi asalnya kursi tradisi UMNO Barisan Nasional. Maksud UMNO telah menyerahkan banyak kursi dia kepada Parti Bersatu di pilihan raya negeri Sabah. Sepatutnya Parti Bersatulah yang kena menyerahkan sikit kursi kepada Parti PAS. Maksudlah soal hari ini, kan, soal PAS tak dapat kursi memang bukan salah UMNO. UMNO dah korbankan banyak kursinya kepada Parti Bersatu dalam Perikatan Nasional. Maksud Parti Bersatu ni yang tak mau berkongsi dengan Parti PAS. Itu cerita dia. Tapi kita kena faham tak tuan-tuan? Orang tamak tuan-tuan, kan, kalau dihidangkan selautan air laut pun takkan hilang dahaganya. Orang tamak dia akan lupa segala-galanya. Kan, dia akan lupa segala-galanya tuan-tuan. Dia fikir dia yang nak dapatkan semua, kan, harta yang kursi-kursi yang difaraid oleh UMNO kepada Perikatan Nasional. Itu cerita yang sebenar. Kan? Jangan ada duk salahkan UMNO ke, duk salahkan Barisan Nasional, duk salahkan orang tak bersalah. Buat apa? Salahkan orang yang patut dipersalahkan. Kalau kita salahkan UMNO, bermakna UMNO pun dianiaya lah. Dah lah terpaksa korbankan banyak kursi kepada Bersatu. Kan? Menyebabkan wanita kurang kursi di pilihan raya negeri Sabah mewakili Barisan Nasional UMNO. Itu cerita tuan-tuan. Ya, kena cerita, benda ni kita kena cerita bagi clear. Tidak, kita tak bersalah, kita kena pertahankan diri kita. Betul tak? Ni memang Bersatu, dia seronok lah kalau dia tengok PAS dengan UMNO ni bermasam muka. Dia tengok akar umbi PAS dengan akar umbi UMNO ni bermasam muka, dia seronok lah. Itu yang dia nak sebenarnya. Itu kaedah politik yang diguna pakai oleh Bersatu. Macam di Sabah. Kan? Baru nak buat penamaan calon, dah umumkan calon Ketua Menteri Sabah pun dari Bersatu. Lepas nampak kelang kabut, Muhyiddin pun umumkan gabungan baru. Nama gabungan tu, Gabungan Rakyat Sabah pula. Nampak tak? BN ada, PN ada, MN ada. Lepas tu ada pula satu lagi, Gabungan Rakyat Sabah. Kenapa yang Tan Sri Muhyiddin Yassin ni duk kelang kabut sangat nak buat banyak gabungan? Agak-agak tuan kenapa? Agak-agak tuan kenapa yang Tan Sri Muhyiddin Yassin ni kelang kabut sangat nak buat macam-macam gabungan? Jawapan dia mudah. Dia nak pastikan Bersatu menerajui kerajaan negeri Sabah. Kan? Walaupun dia sedar dia tidak ada kekuatan. Orang kata, kan, gusi yang tinggal, gigi dah tak ada. Tapi dia tak peduli semua tu.
Sebab dia rasa dengan jawatan Perdana Menteri yang disandang oleh dia, dia boleh berbuat apa saja dan semua pihak kena mengikut arahan yang dikeluarkan oleh beliau. Tapi tidak mengapa, tuan-tuan. Hebat-hebat Tun Mahathir pun jatuh. Dan saya rasa Tun Mahathir lebih hebat daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin bab muslihat tipu menipu dalam politik. Sepatutnya dia belajar dari kesilapan yang dibuat oleh Tun Mahathir. Bukan dia meneruskan kesilapan-kesilapan yang dibuat oleh Tun Mahathir. Orang tua-tua ada pesan, orang tamak selalu rugi. Dia sepatutnya jangan terlampau tamak. Dia kena toleransi. Parti yang terbesar menang kursi, parti itulah yang layak untuk mengetuai kerajaan negeri Sabah. Dia tak boleh jadi parasit, nak menunggang parti-parti yang besar untuk kepentingan dan keuntungan bagi parti dia, iaitu Parti Multiracial Bersatu Malaysia. Itu cerita, tuan-tuan. Jadi cerita, tuan-tuan, kalau dah ada gabungan rakyat Sabah, mana tak lama lagi ada gabungan rakyat Kedah, ada gabungan rakyat Kelantan, ada gabungan rakyat Negeri Sembilan, ada gabungan rakyat Selangor. Nampak tak? Formula yang digunakan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk memastikan parti dia tetap menerajui politik di dalam negara Malaysia. Muslihat dia nampak kotor, jelas kotor. Tapi tidak mengapa, tuan-tuan. Macam tiap-tiap malam kita kata. Macam tiap-tiap malam kita kata. Lagi lajak dia pi, lagi rakyat nampak. Muslihat kotor aja. Bagi depa lajak jauh lagi. Lajak lagi, lajak lagi, lajak lagi. Kan? Sebab Tan Sri Muhyiddin Yassin dah lawan demokrasi. Dia dah lawan hukum demokrasi. Bila Tan Sri Muhyiddin Yassin lawan hukum demokrasi, apa maksudnya? Dia seorang diktator kuku besi dalam demokrasi. Bila dia menentang demokrasi, apa jawapan dia kepada dia? Jawapan kita kepada dia? Dia menunggu masa untuk jatuh saja. Dia menunggu masa untuk jatuh. Dan pemimpin yang melawan sistem demokrasi, yang menggunakan kuku besi, nak menjadi diktator dalam Malaysia, dia pasti akan jatuh. Dia akan jatuh. Sabar, tuan-tuan. Buah dah masak ranum dah. Tak payah jolok, tuan-tuan. Biar dia ranum, biar dia luruh sendiri, dia tempas di bawah, tuan-tuan. Biar kat dia, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan. Teruskan perkongsian. Ya, Mak Zaidi, Kelantan PAS tanding semua kerusi parlimen. Itu hak parti PAS. Itu hak dia. Sebenarnya, yang jadi begini ada sebabnya. Kan? Sesuatu perkara yang terjadi mesti ada punca dan sebabnya. Kalau tidak ada punca dan sebab, tentu tak jadi begitu. Kenapa pemuda PAS tiba-tiba mengejutkan arena politik tanah air Malaysia bila mereka nak bertanding 50 kerusi di pilihan raya ke-15 dan nak menandingi semua kerusi parlimen di negeri Kelantan, lebih kurang 14 kerusi parlimen, di Terengganu ada 8 kerusi parlimen, di Kedah saya tak ingat ada berapa kerusi, di Perlis ada 3 kerusi. Dia nak ambil semua di negeri di pantai timur dan juga di utara. Kenapa jadi begitu? Mesti ada punca dan sebab dia. Apakah puncanya? Apakah sebabnya? Kalau seorang doktor, dia nak merawat seorang pesakit, dia akan cari sebab dan cari punca. Sebab apa cedera ini? Dia kemalangan jalan raya. Motor dia berlaga dengan motorkar. Jadi dia dapat kecederaan ni. Dia cari sebab dan punca. Betul. Polis pun sama. Kalau dia menyiasat kes pembunuhan contohnya. Yang pertama dia kata, dia akan cari punca kejadian. Sebab apa kematian orang ini? Ditikam dengan pisau, puncanya pergaduhan, perebutan, apa-apalah. Perebutan hutang ke apa kan. Itu cerita dia. Maksudnya, punca dan sebab yang menyebabkan Dewan Pemuda PAS mengeluarkan cadangan untuk bertanding semua kerusi di Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Sebab dia tak dapat kerusi di Sabah. Itu sebab dia. Puncanya bersatu tamak. Nampak tak? Punca bersatu tak bagi kerusi kepada PAS. Sebab dia
tak dapat kerusi. Punca bersatu sebab tak dapat kerusi. Itu dia punya punca dan sebabnya. Macam UMNO BN ni, dia kena tempias. Betul tak? Bila orang tengah marah, kan, dia marah ke nyamuk, dia bakar kelambu. Ini biasa, tuan-tuan. Dalam dunia ni, bila kita kena tengah marah, kan, kita marah kat nyamuk, kita bakar kelambu, ni biasa, tuan-tuan. Ini stage yang pertama, under crisis. Kan? Sebab tu sabar sekejap lah hal ni. Maksud yang jahat hari ni, rakyat kena tahu adalah bersatu. Sebab UMNO telah menyerahkan puluhan kerusi tradisi Barisan Nasional kepada Perikatan Nasional. Perikatan Nasional lah yang tidak menyerahkan kerusi kepada parti PAS, menyebabkan Dewan Pemuda PAS mula rasa sangsi, mula hilang keyakinan kepada gabungan politik yang wujud hari ini. Puncanya apa, tuan-tuan? Ada orang kata Muafakat Nasional punca dah. Muafakat Nasional tidak bersalah. Sebab dalam Muafakat Nasional ada 3 komponen. Yang pertama iaitu UMNO. Yang kedua Parti PAS. Yang ketiga Parti Bersatu. 3 komponen. Okey, UMNO sebagai komponen Muafakat Nasional telah menyerahkan kerusi kepada Perikatan Nasional, yang mana PAS duduk dalam Perikatan Nasional. Di siapa yang tak serahkan kerusi kepada PAS? Bersatulah. Bersatu ni yang jahat. Kan? Tapi biasalah, bila dia buat jahat, kita pun kena kat tempias. Tapi tak apa. Perlahan-lahan, tuan-tuan. Kan? Orang kata, nak melentur buluh, biar dari rebung dia. Kalau jadi buluh ni, kena perlahan-lahan. Kalau kita tegas sangat, takut patah. Berbalah pula, kita dengan PAS. Padahal, kita juga dianiaya bersatu, PAS juga mangsa bersatu. Maksud bersatu, kencing UMNO, bersatu, kencing PAS. Yang untung, bersatu. Hebat tak bersatu, tuan-tuan? Bersatu memang hebat. Tapi tidak mengapa, tuan-tuan. Macam saya kata tadi, tuan-tuan. Bila Tan Sri Muhyiddin Yassin dan kepimpinan bersatu telah melawan sistem demokrasi, bermakna parti mereka parti dictatorship kuku besi. Bila mereka menunjukkan kuku besinya kepada demokrasi Malaysia, bermakna mereka tidak lama lagi akan jatuh. Dan kita yakin di Sabah pun Parti Bersatu akan mengalami masalah. Bukan salah kita, tapi salah bersatu sendiri kerana terlampau tamak tanpa memikirkan keadaan politik sebenar di Malaysia, khususnya di negeri Sabah hari ini. Minta maaf, tuan-tuan. Jom kita kupi-kupi dulu. Jemput kupi-kupi dulu, Pak. Okey, tuan-tuan. Ada apa soalan, tuan-tuan? Untuk saya dibangkitkan? Ya, Nadal. Woi, oh marah dia. Ini orang Arabi kot. Saya tak apa. Saya jawab selang Arabi ya. Woi, UMNO babi. Oh, UMNO babi. Kau ni pi jaga UMNO, jaga Najib Rosmah sana. Tak payah sibuk hal PAS. Oh, marah. Saya tak sibuk hal PAS. Saya cuma mempertahankan UMNO. Supaya orang tak beranggapan UMNO tamak. Supaya orang tak beranggapan UMNO yang tak serahkan kerusi. Kan? Sebab saya dengar di muktamar Dewan Pemuda PAS, saya dengar kan, kita duduk dalam MN, duduk dalam PN, tapi kita tak dapat kerusi. Maksudnya dalam MN ada UMNO, ada PAS, ada PPBM. UMNO dah serahkan kerusi kepada Perikatan Nasional. Dalam Perikatan Nasional tidak ada UMNO, bah. Dalam Perikatan Nasional ada parti induknya Bersatu, PAS, STAR dan satu lagi parti Sabah dalam Perikatan Nasional. Hari ini yang tak serahkan kerusi UMNO kepada PAS adalah Bersatu. Di Sabah ni kebanyakannya kerusi UMNO dan Barisan Nasional. Tradisi dari dulu lagi. Itu fakta dia. Maksudnya, masalah hari ini puncanya Bersatu. Sebabnya Perikatan Nasional tak serahkan kerusi kepada PAS. Kenapa nak salahkan UMNO? Kenapa nak salahkan Barisan Nasional? Kan? Kami di pihak yang dianiaya. Kan? Kami dah serah puluh-puluh kerusi kepada Perikatan Nasional.
Maksud Perikatan Nasional yang tak serahkan kerusi kepada PAS. Itu jawapan yang kukuh. Kan? Hujah yang tepat sebenarnya. Saya cerita bagi terang dan jelas pasal apa? Pasal kita nak selesaikan masalah. Kita bukan nak tambah masalah. Kalau kita nak tambahkan masalah, salahkan UMNO. Salahkan Barisan Nasional. Salahkan Najib. Salahkan Rosmah. Salahkan semua. Orang UMNO BN tak bersalah. Takkan kita tak boleh pertahankan UMNO dan BN? Banyak lagi parti nak isap darah UMNO. Banyak lagi parti nak tindah UMNO. Banyak lagi parti nak minta UMNO berkorban. Sedangkan UMNO mewakili masyarakat Melayu dan bumi yang terbesar. Sebenarnya UMNO yang teraniaya. UMNO banyak berkorban. Penumbuhan PN menguntungkan siapa? Adakah menguntungkan UMNO? Dia menguntungkan Bersatu dan komponen dalam Perikatan Nasional. Siapa yang rugi? Yang ruginya UMNO. Kerusi siapa yang akan berkurangan di pilihan raya ke-15? Kerusi UMNO. Cerita dia. Pengorbanan UMNO orang tak ambil kira langsung. Pengorbanan UMNO orang tak ambil kira. UMNO korban puluh-puluh kerusi orang tak ambil kira. Orang duk salahkan dia lagi, salahkan dia lagi, salahkan dia lagi. Patut tak? Sedangkan rakyat nampak yang PN ni penubuhan dia kerana tamak. Bersatu. Bukan ada akar rumbi. Di Semenanjung, kalau kata bertembung 3 penjuru, PN, BN, PH. Kan? Kalau Bersatu tak ada PAS dalam PN, siapa nak pacak bendera kepada Bersatu? Tak ada. Bersatu mana ada akar rumbi? Tak ada. Cawangan pun tak banyak, bahagian pun tak banyak. Tapi kepalanya besar. Itu saja, Pak. Okey, tuan, ada persoalan, tuan? Ya, Rahman Ramli, PBM dapat 25 kursi. 25 kursi itu kursi mai dari mana? Kursi daripada UMNO. UMNO yang korbankan 25 kursi kepada Parti Bersatu. Sepatutnya Bersatu ni, dia serahlah 5 kepada PAS. Sebab PAS minta kursi. Tuan Guru Hadiah Wang minta kerusi. Tuan Ibrahim, Tuan Man minta kerusi. Taqiyuddin Hasan minta kerusi. Betul? Kan? Minta kerusi. Bersatu ni, dia tak mau serah kerusi. Alasan macam-macam alasan lah. Kita tak mau dengar alasan lah. Dia terima atau tak terima. Di Sabah, kan? Kalau PAS minta kerusi, dia yakin dia diterima. Kalau dia tak minta kerusi, maksudnya dia tahu dia tidak diterima. Bila kata Tuan Guru Hadiah Wang minta, Tuan Ibrahim, Tuan Man minta, Taqiyuddin minta, bermaksud strategik dan analisa parti PAS yakin mereka boleh menang di Sabah. Setiap parti dia ada strategik dia. UMNO ada strategi UMNO. PAS ada strategi PAS. Betul. Bersatu tak ada strategi, dia ada kuku besi. Betul tak? Semua parti mesti ada pakar strategi, pakar analisa dia sendiri. Bila kata tak dapat kerusi, itu salah siapa? Salah Bersatu lah. Parti kecil bertanding 25 kerusi. Patut serah lah 5 kerusi kepada PAS. Tapi tak mau cakap lah, benda dah pasten. Tidak? Okey tuan, ada apa soalan tuan? Ya, Kamarul Zaman, Kamar, jangan dilayan lagi PBM, perkukuhkan saja MM. Itu yang umat Islam nak. Itu yang rakyat nak. Tapi nak buat bagaimana? Benda tu elok-elok kita kepung dah. Kan? Mai pula apa tu Bersatu ni, dia macam, dia perangai dia macam Belanda dapat tanah. Bersatu ni macam Belanda dapat tanah. Dia kira nak menjajah saja, tuan-tuan. Kan? Dia buat pecah belah, dia buat kacau bilau, lepas tu dia diam. Dia diam je. Kan? Dia diam je. Dia bagi kita UMNO dengan PAS ni duk jadi berbalah. Berbalah pasal apa? Bukan salah PAS, bukan salah UMNO, salah Bersatu. Jadi kita UMNO PAS seranglah Bersatu. Jangan serang sama-sama kita. Betul? Serang Bersatu. Serang Bersatu lah. Itu yang betulnya. Sasarkan sasaran yang betul. Kalau kita tembak macam Red Indian dapat senapang, masalah tuan-tuan. Kena merata tuan-tuan. Orang tak bersalah pun kena, yang tak bersalah tak kena. Okey tuan-tuan. Politik. Melayu gila, Mazli Yusuf, Melayu gila politik. Melayu tak gila politik. Yang gila politik ni Bersatu.
Bersatu duk gila nak jadi parti terbesar mewakili rakyat Malaysia. Tapi Bersatu ni dia tidak berpijak di bumi yang nyata. Dia tidak berpolitik secara realiti. Realiti sebenar, hakikat sebenar, Bersatu tidak ada sokongan rakyat Malaysia. Bila orang Melayu, orang Cina, orang India, peribumi, anak Sabah, anak Sarawak tidak menyokong Bersatu. Dan Bersatu ni Sarawak pun dia masuk. UMNO tak masuk Sarawak. UMNO hormat kepada GPS, Gabungan Parti Sarawak. Barisan Nasional pun ada adun di Sarawak. Sebab kata Barisan Nasional tidak ada adun di Sarawak? Ada dalam GPS. Ada. Barisan Nasional gabungan GPS juga. Bersatu masuk Sarawak, nampak? Bersatu ni di semua tempat dia nak masuk. Tempat-tempat yang dia tak ada sokongan pun, dia tetap nak bertanding dengan memperkudakan penyokong-penyokong parti yang kuat, contohnya macam UMNO. Itu cerita dia, tuan-tuan. Itu cerita dia. Okey, tuan. Jadi, bila Nawaitu Bersatu tu nak menjadi parti yang terbesar di Malaysia, jadi dia akan usahalah berbagai-bagai cara untuk memastikan dia jadi parti yang terbesar. Macam-macam dia buat. Buat masuk Azmin Ali. Walaupun Azmin Ali tu rakyat tak suka, ada terpalit dengan isu video gay, ada pasangan dia dah buat pengakuan, bersumpah, buat laporan polis, lepas tu adik dia pun nak lawan dia, dia gombak, dan dia amat bermasalah dengan orang Melayu, Azmin ni. Bersatu tetap buat masuk. Kenapa? Kerana Bersatu nakkan akar umbi yang dalam PKR yang menyokong Azmi ni menyertai Bersatu, dan Bersatu nak semua sokongan MP-MP bersama Azmi ni masuk dalam Bersatu, menjadikan kursi Bersatu ni kursi yang terbesar dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Kursi UMNO ada 15, kursi Bersatu ada 7, dan kursi Azmin ada berapa banyak? 11 ke 10. Nampak tak? Kebanyakan kursi hakiki Bersatu cuma 7 saja. Yang ada orang ni, yang banyak-banyak semua dia ambil daripada berbagai-bagai parti. Dan Bersatu ni bukan hanya ambil kursi parti lawan. Dia juga akan ambil kursi parti sahabat. Bersatu nak tubuhkan PN, dia nak ambil komponen Barisan Nasional. Kalau ikut cara berpakat, patut tak patut Muhyiddin nak goda MCA, nak goda MIC? Patut tak patut? Tak patutlah, hormatlah kepada UMNO. Betul tak? Patut tak patut? Dia tak patut, dia tak peduli pun kita. Dia nak jaga hati dia sendiri. Dia nak kita jaga hati dia. Dia tak jaga hati kita. Siapa nak jaga hati kita? Siapa nak jaga hati kita? Kita lah kena jaga hati kita. Bila kita dah mula jaga hati kita, kita bangkit berlawan, menegakkan keadilan, menentang mereka-mereka yang nak menegakkan benang yang basah dalam demokrasi dalam negara kita. Okey, tuan, ada apa soalan, tuan? Ada apa soalan? Tolak aja, tuan, tolak aja. Dan kita kena berani buat keputusan. Kalau kita tak berani buat keputusan, kehancuran kepada siapa? Perpecahan kepada siapa? Perpecahan kepada UMNO. Perpecahan kepada PAS. Keuntungan kepada siapa? Kepada Bersatu. Jadi kita kena berani buat keputusan. Betul. Kita jangan was-was. Kita kena yakin. Kena yakin. Kalau dalam keadaan hari ni macam ni, tuan-tuan, macam mana kita nak bersatu? Bila ada parti yang bernama Bersatu yang tamak, yang tidak boleh bertolak ansur dengan UMNO, malah tidak boleh bertolak ansur dengan komponen dia, iaitu Parti PAS. Inilah masalah dia. Jangan duk cari sebab. Kalau kita duk cari sebab, maknanya kita marah nyamuk, kita bakar kelembu. Kita cari punca. Kita selesaikan masalah di punca. Puncanya Bersatu. Tengku Razali dah keluarkan nasihat dan cadangan, contohnya kepada kepimpinan UMNO, supaya menarik sokongan kepada Muhyiddin. Tapi Tengku Razali dianggap lupa. Dianggap tidak relevan. Contohnya, hakikat realiti, nampak ada masalah dia.
Tengku Razali tuan-tuan, walaupun dia umur 80 lebih, tapi pengalaman beliau lebih panjang dari kita. Dia tahu kan permainan politik yang sedang berlaku hari ini. Dan maklumat-maklumat yang sampai kepada dia, maklumat-maklumat yang fresh, maklumat yang segar. Orang macam Tengku Razali tak perlu cari maklumat sampai kepada dia. Orang macam kita kena pergi cari maklumat, baru kita dapat maklumat. Itu beza kedudukan kita, pemimpin muda, dengan kedudukan pemimpin senior macam Tengku Razali, Tun Mahathir, Najib Razak. Ini pemimpin senior yang maklumat sampai kepada dia, bukan dia pergi cari maklumat. Okey, tak ada? Ada persoalan tuan-tuan. Nodai saya jawab tadi. Syekh Sarudin Al-Yahya, raja-raja menyokong UMNO dan BN. Kita tak boleh sentuh, saya tak boleh jawab berkenaan soalan-soalan yang berkaitan istana dan politik, sebab dia sensitif. Takut kita tersilap faham. Jadi kita yang terbaik dalam politik, kita jangan menarik istana masuk dalam politik, kerana seperti yang saya maklumkan tadi, kalau kita mana-mana orang yang nak menyertai politik mesti bersiap sedia dikritik. Jadi kita tak mau masukkan institusi Raja-Raja Melayu dalam krisis politik yang berlaku hari ini. Sebab itu langkah yang terbaik untuk kita mempertahankan kedaulatan, kemerdekaan negara kita dan menjaga nama baik institusi Raja-Raja Melayu yang menaungi negara Malaysia. Itu cara yang terbaik. Itu maaf Tano. Ya tuan, Azhar rakyat marohkan Anwar Musa dan Taqiyuddin. Itu jelaslah. Kita dulu pun dah pulun cuba nak sedarkan Tan Sri Anwar Musa dan Datuk Taqiyuddin Hasan. Datuk Taqiyuddin Hasan ni orang Sikh je. Saya ni orang Baling. Sempadan dia parit panjang saja. Bukan jauh mana pun. Naik motor pun sampai rumah dia. Dia naik motor pun sampai rumah saya. Dekat je. Baling Sikh ni sempadan je. Sempadan dia di parit panjang. Di sempadan dia. Lepas sikit pada Petronas tu masuk parit panjang. Bila? Cuma hari ni yang kita beritahu hari tu, kita dah larang dah. Berhati-hati dengan bersatu. Masa tu Tan Sri Anwar Musa terlampau galak. Nak mempertahankan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Terlampau galak. Nak menyokong Perikatan Nasional. Sampai masa tu orang tak nampak lagi lah. Orang akan salahkan kita. Pasal kita akan rumbi. Betul? Tapi bila jadi macam ni, baru orang nampak apa yang kita katakan selama ni betul tak betul? Betul lah, betul tak? Dan dia hari ni dah jadi macam hilang punca. Dah hilang punca lah. Hilang punca. Dia jadi apa? Jadi merapu. Bayangkan SUA BN jadi merapu. Tak ada pendirian. Hidup berpolitik sopa lalang. Pasal apa jadi begitu? Itulah. Tanya dia lah kenapa jadi mentu hidup sopa lalang lah. Sekejap nak pergi ke PN, sekejap PN, lalang. Itu cara dia berpolitik. Mungkin dia rasa dia orang lama dalam politik, dia bijaksana dalam politik. Tapi sebenarnya, kalau dia bijaksana hari ini, kenapa rakyat mula membenci kepada dia? Kalau orang marah, tak apa lagi. Orang boleh maafkan, tuan-tuan. Kalau orang marah kita, orang boleh maafkan kita. Betul? Sebab marah, lawan dia maaf. Tapi kalau orang dah benci, habis. Kalau orang dah benci, habis, tuan-tuan. Cakaplah apa orang tak mau dengar. Orang dah benci tau. Mula-mula orang marah. Dia kata Akar Rumbi jaga mulut. Pemimpin bawahan UMNO jaga mulut. Tengku Razali lupa. Nur Jazlan jangan kritik Muhyiddin. Betul? Betul tak? Bila dia kata macam tu, orang dah mula marah. Dan bila terjadi krisis pembahagian kerusi ni, orang dah mula bencilah kepada dia. Dia tanggunglah, dia yang buat. Bukan kita yang jatuhkan dia. Dia yang menjatuhkan diri dia sendiri. Strategi yang dia gunakan dalam politik menjerat lehernya sendiri. Ini strategi dia. Apa yang dia bagi kepada rakyat, itu yang dapat. Kalau formula strategi dia berjaya,
Lain, tak berjaya. Bila tak berjaya, gagal. Bila gagal, dia harus terimalah hakikat. Dan dia tak boleh salahkan orang lain. Dia tak boleh salahkan orang lain. Salah diri sendiri. Betul? Kan? Contoh Najib Razak. Dia pernahkah salahkan orang? Tak pernah salahkan orang pun. Kan? Rakyat tolak dia di pilihan raya ke-14. Dia serahkan kuasa kepada Pakatan Harapan dengan mudah. Kan? Dia tak kelang kabut pun nak beli kerusi PAN ke, kerusi PKR ke, kerusi Bersatu tak. Walaupun dia boleh berbuat demikian rupa. Tapi kenapa dia tak buat begitu? Sebab dia lebih sayangkan rakyat, sayangkan negara daripada sayangkan jawatannya sebagai Perdana Menteri Malaysia. Itu cara pemimpin yang mengamalkan demokrat. Kalau Muhyiddin tak buat macam tu, dia tak peduli. Rakyat suka tak suka, kena sokong dia juga. Kalau tak sokong dia, nanti DAP berkuasa. Itu cara dia politik. Kalau kita ni rakyat tak sokong dia, makna dia kata nanti DAP akan berkuasa. Maksud, kita tak ada pilihan. Tapi kita tetap ada pilihan. Pilihan kita adalah sedarkan rakyat. Dan kita nak hari ini gabungan atau parti yang terbesar mewakili masyarakat Melayu dan bumi menerajui negara kita sebagai Perdana Menteri dan menjaga ekonomi negara kita. Parti-parti kecil seperti Parti Bersatu tidak boleh mengetuai negara kita. Mereka kena ikut di bawah. Sebab kalau kita benarkan mereka terus mengetuai negara kita selepas pilihan raya ke-15, implikasi negatif sangat teruk kepada kestabilan politik dan ekonomi negara kita. Maksudnya masalah perang politik tidak akan berakhir. Sebab parti yang kecil kan, menekan parti yang besar. Tentu parti yang besar akan bangkit melawan parti yang kecil. Bila parti-parti dalam gabungan mula berlawan semua sendiri, maka tak wujud kestabilan politik dan tidak akan ada pelabur-pelabur asing yang akan datang melabur ke negara kita. Kita bukan berpolitik bawah tempurung. Kita berpolitik di luar tempurung. Negara kita bukan negara tertutup macam Korea Utara. Kalau Korea Utara, kita tak tahulah masalah politik mereka. Dan kalau di China, kita tak tahulah masalah politik di China. Sebab di China, tuan-tuan, rakyatnya 1.3 bilion. Dan parti politik dia, Parti Komunis China. Keahlian Parti Komunis cuma 500,000 saja. Kalau tuan-tuan nak tahu. Dan nak menjadi ahli Parti Komunis di China sangat susah. Hanya yang terbaik yang boleh menyertai Parti Komunis China. Parti kecil je di China lah. Parti kecil menguasai negara yang besar. Bersatu pun nak ikut kot macam Parti Komunis China. Wallahualam lah, tak mau sentuh lah. Okey tuan lah. Apa tuan? Apa soalan tuan? Apa soalan lagi tuan? Teruskan perkongsian. Zainul Hilal, kita lihat gelanggang pertama Bersatu di Sabah. Buah mula pun tak apa cantik dah. Buah mula pun tak cantik dah. Semua orang terasa dah. Semua orang terasa dah. PAS terasa. UMNO terasa. Barisan Nasional terasa. Yang tak rasa apa-apa, Bersatu. Langsung tak rasa apa-apa. Oh, pelik betul tuan-tuan. Selamba dong aja. Kita calonkan Datuk Haji G sebagai Ketua Menteri Sabah. Kita tubuhkan gabungan rakyat Sabah untuk menyatukan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Terkejut kita. Bila masa dia bincang dengan kita, tiba-tiba dia paksa kita sokong dia. Inilah Muhyiddin Yassin tuan-tuan. Okey tuan. Okey, apa soalan tuan? Ajib Rahman RBA tak mau jawab. Ya, Prema Marimutu, tolong komen Azmin kena halau. Ya, Azmin kalau dengar, kalau ada video dan juga ada dalam portal-portal dalam media, yang mana Azmin dengan baju Perikatan Nasional dia cuba nak berkempen bertemu rakyat di sebuah kedai makan. Tak silap saya di Membakut Kimanis Membakut di Kimanis. Ketika dia masuk untuk berjumpa dengan rakyat tu, rakyat mengusir dia keluar daripada kedai tersebut. Maksudnya beliau tidak diterima oleh rakyat di kawasan Kimanis Membakut lah. Sebab kita fahamlah di Semenanjung pun majoriti rakyat tak terima dia. Maksudnya kalau Semenanjung pun Malaysia, di Sabah pun Malaysia,
Jadi, kalau di Semenanjung tak terima Azmin, di sana tentu tak terima lagi lah. Betul tak? Di Azmin ni sebenarnya dia menyebabkan ada kerugian yang besar kepada politik dan parti-parti menyokong kerajaan di sana lah. Dan kita yakin antara punca utama bersatu Perikatan Nasional bakal ditolak di Sabah disebabkan oleh dua orang lah, iaitu Muhyiddin Yassin dan Azmin Ali. Kan, di Sabah ni kalau ikut apa yang orang cerita kepada saya, permainan politik dia, game politik dia berbeza daripada Semenanjung. Yang mana di sana ni, mereka lebih mahukan pemimpin tempatan yang membuat keputusan. Dan hari ini apa yang rakyat Sabah nampak? Sebenar-benar pemimpin tempatan yang benar-benar buat keputusan dengan kuasa otonomi hanya Datuk Seri Bong Mokhtar Radin saja. Dan saya yakin UMNO Barisan Nasional akan mendapat sambutan yang luar biasa daripada rakyat negeri Sabah. InsyaAllah. Kan? Macam PN ni, dia pun nampak. Apa tu, Muhyiddin nak campur tangan banyak. Lepas tu, Azmin pun tak terima di Sabah. Maknanya, bersatu ni memang tidak ada masa depan lah. Tidak ada masa depan lah. Tidak ada masa depan. Kan? Menang kalah itu hak mereka lah. Kita tak mau campur lah. Kalau tengok gaya hari ni, Muhyiddin nak campur banyak sangat urusan politik di Sabah, itu perkara yang tidak baik. Tapi kita jelaskan kepada rakyat Sabah bahawa PN is PN. Perikatan Nasional is Perikatan Nasional. Barisan Nasional is Barisan Nasional. Ada kuasa otonomi yang mana Datuk Seri Bong Mokhtar Radin merupakan ketua yang menentukan calon, dan apa saja di berkenaan politik Barisan Nasional di negeri Sabah. Dia tak sama macam Ketua Perhubungan Kedah, Ketua Perhubungan Perak, dia tak sama. Maksud pusat, iaitu Dr. Zahid Hamidi, tidak boleh mengganggu keputusan yang dibuat oleh Datuk Seri Bong Mokhtar. Itu cerita yang sebenar. Berlainan dengan Perikatan Nasional. Perikatan Nasional bersatu bukan otonomi. Bersatu dikuasai oleh Muhyiddin Yassin dan Azmin Ali. Muhyiddin tak disukai oleh rakyat Sabah. Azmin nampak jelas, lagi tak disukai oleh rakyat Sabah. Maksud dia, bersatu ni bakal menerima jawapan yang kurang baik lah di peti undi nanti. Sama-sama kita saksikan. Bukan salah kita, tapi salah mereka sendiri kerana nak menguasai segala-galanya tanpa menghormati pimpinan utama tempatan. Okey, tuan-tuan. Ya, Bahar Awang, saya rasa Sabah licin disapu oleh warisan. Warisan pun bukan warisan tidak ada peluang, tapi sukar bagi warisan untuk menang kali ini. Sebab warisan telah diberi peluang selama 26 bulan lebih menerajui kerajaan negeri Sabah. Dijanjikan warisan kepada anak-anak Sabah. Tapi kebanyakannya tak ditunaikan oleh warisan. Dan hari ini warisan pula, dia pun bersama dengan DAP dan PKR. Sedia maklum DAP pun tidak diterima di Sabah. Sebab rakyat Sabah pun macam rakyat di negeri Kedah juga, di kampung saya juga, melihat DAP sebagai sebuah parti yang nak mecah belahkan bangsa, nak menghancurkan perpaduan bangsa. Di Sabah ni ada banyak etnik, lebih banyak daripada di Semenanjung. Ada macam-macam etnik di Sabah. Di sana kalau kita bawa politik tentang agama, politik tentang suku bangsa, kita akan tidak diterima di sana. Sebab di Sabah ini, musuh politik bukan mana-mana agama. Musuh politik bukan mana-mana suku bangsa. Musuh politik di Sabah adalah ahli politik dari parti-parti yang mengkhianati amanah yang diberi rakyat Sabah kepada mereka. Contoh warisan dah khianat amanah yang diberi. Lain yang dijanji, lain yang diberi. Janji dicepati. Dan ada satu lagi masalah kepada warisan. Yang mana rakyat Sabah ni, setahu saya lah, minta maaf kalau saya silap, tidak berapa suka kepada Tun Mahathir. Tun Mahathir ni antara pemimpin, iaitu Perdana Menteri kita yang keempat, yang banyak menganaktirikan negeri Sabah. Pembangunan infrastruktur di Sabah ketinggalan daripada negeri-negeri lain
disebabkan sikap Tun Mahathir dulu yang langsung tidak mempedulikan negeri Sabah. Satu-satu Perdana Menteri yang benar-benar mengambil berat kepada negeri Sabah adalah Datuk Seri Najib Tun Razak. Kan? Banyak bukti yang boleh kita kemukakan. Tapi tak perlulah saya bangkitkan jasa-jasa Najib di Sabah. Takut nanti mereka mengatakan saya ni tak suk kepada Najib. Najib yang paling banyak pergi Sabah. Najib yang banyak bagi berbagai-bagai pembangunan infrastruktur di Sabah. Tun Mahathir bagi apa kepada orang Sabah? Tak bagi apa. Dan orang sudah sedar yang Syafiq Abdal ni antara orang yang lama dalam politik yang dipertanggungjawabkan dengan berbagai-bagai jawatan dalam kerajaan Barisan Nasional dulu, termasuk jawatan Kementerian Wilayah dan Luar Bandar, mempunyai peruntukan yang besar kepada dia, tapi dia gagal untuk membangunkan negeri Sabah. Di bawah warisan juga, kejatuhan ekonomi negeri berlaku dengan teruk. Ketika di bawah Pakatan Harapan pun jatuh dengan teruk. Hari ini lebih teruk lah tuan-tuan. Jadi mustahil rakyat Sabah akan memberi peluang yang kedua kepada warisan. Dan sedia maklum, warisan sebenarnya gagal menubuhkan kerajaan di selepas pilihan raya yang ke-14. Kerajaan Sabah tu asalnya kerajaan Barisan Nasional yang mana Musa Aman telah mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sabah setamat pilihan raya ke-14. Tetapi atas kebijaksanaan Syafiq Abdal mendapatkan wakil-wakil rakyat dari komponen Barisan Nasional, maka tertubuhlah kerajaan warisan di negeri Sabah. Itu fakta aja. Kita hari ini nak ambil hak kita balik saja. Nak ambil hak kita balik saja. Itu saja. Maksud rakyat Sabah. Okey, macam tuan-tuan. Saya dah buat analogi sikit lah. Tuan bayangkan, negeri-negeri di Semenanjung, di pilihan raya ke-14, banyak jatuh kepada Pakatan Harapan DAP. Kenapa? Fitnah yang sangat hebat. Betul? Fitnah yang sangat hebat. Kedah jatuh. Perak jatuh. Kan? Lagi mana jatuh? Johor jatuh. Melaka jatuh masa itu. Kan? Banyak negeri-negeri kubu kuat Barisan Nasional jatuh kepada Pakatan DAP. Sebab tsunami fitnah. Tetapi di Sarawak dan di Sabah tak jatuh. Maksudnya anak-anak Sabah ni memang menerima Barisan Nasional dengan baik. Walaupun gelombang fitnah menjatuhkan Barisan Nasional di Semenanjung, tetapi realiti sokongan di peti undi di Sabah dan Sarawak tidak berubah. Tak berubah. Tak berubah. Sebab itu Perikatan Nasional dia guna nama Perikatan Nasional, nak sama macam Barisan Nasional. Dia guna warna logo, warna biru, sama macam biru Barisan Nasional. Tulisan dia pun sama macam tulisan Barisan Nasional. Kenapa, mengapa Muhyiddin Yassin berbuat demikian rupa? Dan logo ini pertama kali diguna pakai, dilancarkan di negeri Sabah. Sebab Muhyiddin dah buat kajian dah. Sabah ni dia akan sokong Barisan Nasional. Dia kenal Barisan Nasional. Jadi hari ni dia buatlah Perikatan Nasional. Itu je cerita dia. Kenapa? Itu cerita tuan. DAP ajak jilin galungan. DAP ada 7 kursi saja di Sabah. Macam mana DAP boleh kontrol Sabah? Okey. Bersatu ada 7 kursi saja di pusat. Tapi bagaimana bersatu boleh kawal semua parti dalam kerajaan sementara Tan Sri Yassin? Sebab bersatu tu, Tan Sri Yassin ni, dia buat perangai Lingkun Ing. Perangai dia pun sama, tuan-tuan. Mereka ni tak ada toleransi. Dia desak. Kan? Pakatan Harapan runtuh kenapa? Kan DAP lah. Dia desak. Tuan letak jawatan. Cepat-cepat bagi sama Anwar. Cepat-cepat bagi sama Anwar. Tuan-tuan tak payahlah DAP. Saya duduk di Perak lama, tuan. 23 tahun. Walaupun saya ni anak baling, saya bekerja di Perak ni 23 tahun. Saya pernah hidup 2 kali di bawah kerajaan negeri DAP. Mungkin negara-negara lain baru sekali rasa duduk dengan DAP. Saya 2 kali dah. Di pilihan raya ke-12, saya duduk dengan kerajaan negeri DAP. Pilihan raya ke-14, saya duduk dengan kerajaan DAP, dengan negeri DAP. Kita tengok di Perak, kita tahu dah bagaimana perangai DAP ni.
Perangai DAP ni dia sangat menekan dan dia takkan berundur walau setapak. Kalau kata dia nak bagi geran 1000 tahun ke tanah-tanah kampung baru, dia tetap akan bagi. Dan dia akan gunakan orang-orang yang berkulit sama dengan kita untuk menjalankan agenda-agenda mereka. Jangan main-main, tuan-tuan. Dia orang kalau nak buat, dia orang buat. Sebab itu hari ini kita kena tolak warisan dan DAP. Itu isu pokoknya. Isu pokoknya tu. Yang lain-lain terserah tuan-tuan lah. Tuan nak undi BN, PN, Parti Cinta Malaysia ke apa, itu terserah tuan-tuan. Yang penting jangan undi parti yang bersama dengan DAP. Itu saja. Parti-parti lain terserah kepada anak-anak Sabah. Kalau rasa nak sokong PCM, sokong PCM. Kalau rasa nak sokong BN, sokong BN. Kalau nak sokong PN, sokong PN. Kita tak boleh nak paksa orang ikut kata kita. Tapi kita cerita yang penting jangan sokong warisan DAP saja. Yang lain you sokong lah. Terserah kepada you. Boleh tak? Okey, tuan, ada soalan lagi tuan-tuan sebelum kita berhenti? Ya, Mamat Mat, Sabahan pilih parti Sabahan je. Terserah kepada orang Sabah. Yang penting jangan DAP. Jangan warisan. Itu saja. Sebab DAP dia tak sama dengan mana-mana parti. DAP parti yang menyebabkan perpecahan kepada bangsa. Dia suka melaga-lagakan bangsa. Dia bawa satu ideologi yang tak sesuai diguna pakai di negara kita. Ideologi dia namanya Malaysia. Yang mana dia nak semua sama rata. Jadi kita orang berputra, bagaimana kalau disamaratakan? Mana kita akan hilang hak 153. Kalau kita hilang hak 153, bermakna hari ini, contoh di Sabah, kontrak-kontrak kerajaan negeri Sabah, mesti anak-anak Sabah saja, betul? Syarikat Semenanjung tidak boleh masuk ke Sabah, betul? Tapi kalau ikut DAP, kalau dia berkuasa, apa akan jadi? Kalau dia berkuasa negara kita, semua syarikat boleh masuk ke Sabah. Bagaimana anak-anak Sabah nak cari rezeki di Sabah? Ini fakta. Ini saya tahu, saya tak bohong. Saya ada pengalaman. Saya bercakap atas dasar pengalaman. Bukan cakap atas dasar pembacaan, atas dasar pengalaman. Sabah ni memang special. Memang negara yang special, negeri yang special. Jadi orang Sabah pastikan jangan sokong parti yang ada DAP. Itu saja. Yang lain terserah lah. Terserah. UMNO satu, PCM atau apa parti yang tak bersama DAP terserah kepada anak Sabah. Cuma saya minta, saya merayu, sokonglah Barisan Nasional. Itu cadangan saya. Itu hati saya. Hati saya minta anak Sabah sokong Barisan Nasional. Tapi saya tak paksa. Terserah. Yang saya halang, jangan sokong warisan, sebab dalam warisan ada DAP. Itu saya halang. Okey, tak ada? Okey, tuan. PCM lah. Sorry, tuan ayah kuli. Saya tak perasan. Ya, Jo budak. Pengalaman apa yang saya ada? Dulu saya pun selalu berulang alik ke Sabah. Saya selalu ulang alik ke Sabah. Saya banyak duduk di KK. Saya selalu berulang alik dengan Sabah. Dulu lah 2, 3, 4, 5 tahun lepas lah. Sekarang saya dah lama dah tak pergi Sabah. Dah lama tak pergi Sabah. Dulu lantaran laut pun kita rajin ke Sabah juga. Kapal berlayar tak berhenti-berhenti masuk ke Sabah. Saya ni berkawan dengan anak Sabah ni dah lama. Sebab saya tentera laut. Dalam tentera laut ni, ramai anak Sabah. Banyak. Anak Sabah, anak Sarawak banyak. Jadi kita dah ada pengalaman berkawan dengan anak Sabah. Duty sekali. Rekrut sekali. Kena belasah sekali. Kita dah berkawan. Saya tak asing sangat dengan anak orang Sabah. Sebab kita berkawan. Macam dengan anak Sarawak. Dayak ke, Melayu ke, orang sungai ke. Kita dah berkawan dah. Berkawan sekali. Sebab dulu tak ada kerja. Jadi nak cari kerja kerajaan kena masuk askar. Betul. Di dalam askar ni banyaknya orang mana? Orang Sabah, orang Sarawak, orang Kedah dulu, orang Negeri Sembilan, orang Kelantan. Itu yang paling ramai. Orang Melaka yang ramai. Sekarang dah balance dah. Semua negeri sama balance. Dulu Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan, Sabah, Sarawak. Ini biasa. Okey, tuan-tuan, saya bangun dulu. Dah cukup masa.
ajak jilin gabungan, DAP tak mencuri hasil Sabah. Betul ke? Bagi kuasa sama dia. Bagi kuasa sama DAP. Dulu DAP kuasa negara, apa dia buat? ISOP lagi apa? Rome Statute lagi dia buat apa? Macam-macam benda dia buat. DAP depan lain, belakang lain. Depan kita, kalau depan orang Melayu, saya nak perjuangkan Islam. Perjuangkan Melayu. Kalau depan orang Cina, perjuangkan Cina. Depan orang India, dia nak perjuangkan India. Kalau depan orang Sabah, dia kata nak perjuangkan nasib orang Sabah. Sebenarnya, dia tak berjuang untuk siapa-siapa pun. Dia berjuang untuk Ling Goh Eng saja. Sebab tu Ling Goh Eng hari ni, hari-hari keluar mahkamah. Sebab apa? Macam-macam dia curi. Macam-macam dia curi. Sebab dia berkuasa di Pulau Pinang. Nampak? Macam-macam dia curi, tuan-tuan. Di Pulau Pinang. Kan? Macam-macam dia curi. Itu DAP parti pencuri paling besar, tuan-tuan. Itu betul-betul curi punya parti, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan. Saya bangun dulu. Sebelum saya tulis ni, ada apa soalan ni? Nasib baik tak kahwin dengan orang Sabah. Kamarul Yaakob. Nasib bukan nasib. Kan? Jodoh tak ada. Kan? Sebab jodoh, ajal, maut, jodoh, rezeki, kuasa Allah. Kalau kata jodoh kita dengan orang Sabah lah. Kalau dengan orang Sarawak lah. Kalau dengan orang Iban lah. Tapi jodoh kita bukan dengan dengan mereka. Jadi bukan tak mau kahwin dengan orang Sabah. Kapal masuk Sabah tak berhenti-berhenti. Kan? Sekejap-sekejap Labuan. Labuan dulu macam ni. Labuan dulu bukan Labuan sekarang. Labuan dulu. Labuan dulu macam ni. Lagi mana? Sandakan. Betul. Tawau. Kota Kinabalu. Kota Kinabalu ni base dia baru lagi lah. Baru tak baru lah. Banyak tahun jugalah. Tapi baru lagi lah. Jadi kita faham sangat lah. Kita pun lama kawan dengan anak-anak Sabah dan anak-anak Sarawak. Kita faham sangat lah. Orang, kalau orang Bajau, kita tahu dah. Dia punya ni besar sikit. Kita dalam Navy kita tahu. Banyak orang Bajau. Kalau orang Bajau, dagu dia lebar sikit. Boleh cam. Ini orang Bajau. Ini orang Sungai. Boleh cam. Okey, tuan-tuan. Saya pun dulu. Sebelum saya mohon ampun dan maaf. Yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan buruk oleh kelemahan diri saya sendiri. Teruskan perjuangan. Yang penting jangan sokong warisan kerana ada DAP. Yang lain-lain terserah kepada tuan dan puan, anak-anak Sabah. Cuma cadangan saya, sokonglah calon Barisan Nasional. Kena bung terbukti setia masa berkuasa, setia masa tidak berkuasa. Dia yang terbaik dimiliki oleh Sabah hari ini. Wallahu a'lam bisawab, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, isteri pesan sebelum tidur, kita maafkan semua orang. Terima kasih, tuan.